Ini adalah malam pertama saya di Ottawa, ibu kota Kanada. Kebetulan kami berhenti di lampu isyarat di salah satu kawasan berbahaya di pusat bandar. Dan ini adalah Toronto, metropolis utama negara, yang juga dikenali sebagai New York, Kanada. Banyak taman di pusat bandar telah dikuasai oleh bandar kemah, di mana gelandangan dan penagih dadah tinggal. You're a fucking pussy. You're the most simple bitch I've ever met. Literally just hit this guy and his life. Go back to where the you're from. Di seluruh dunia, Kanada dikaitkan dengan tempat yang selamat dan selesa. Dan dalam banyak hal memang begitu, tetapi tidak 100%. Di kebanyakan bandar besar di negara ini terdapat kawasan berbahaya. Di jalanan, Anda boleh bertemu dengan penagih dadah dan pelanggar undang-undang serta penjenayah sering dibebaskan, hampir tanpa hukuman. Sini tidak normal, di sini tidak selamat. Di sudut ini ada ganja, di sudut itu ada ganja, di sini ada ganja. Kamu akan melaluinya. 6 kedai ganja dan hanya 1 kedai makanan. Ini Oksana dan baru-baru ini dia ditembak. Penembak telah ditahan tetapi tidak dihukum dan mungkin akan dibebaskan. Dan sekarang bayangkan dia dibebaskan. Tetapi saya takut. Saya hanya boleh berjalan di jalan dan tiba-tiba ada bunyi tembakan di kepala saya. Bolehkah Anda tolong keluar dari saya? Ini Fort York. Di sini adalah ibu kota Kanada atas ketika ia masih koloni. Di sini semuanya bermula. Dan lihatlah kemana ia membawa. Bangunan tinggi elit, pencakar langit kaca, kemewahan dan kejayaan. Orang kaya di loteng mengira keuntungan, sementara gadis-gadis kaya berjemur tanpa meninggalkan teres mewah. Dan tanpa turun ke jalan. Tetapi di bawah jejambat, keadaannya tidak begitu menyenangkan. Timbunan sampah, kotoran dan khemah-khemah mereka yang tidak mempunyai wang, bahkan untuk tempat tinggal yang paling murah. Khemah yang dipasang di atas rumput, bukan di atas konkrit, dianggap mewah. Saya tiba di kawasan dataran Yonge Dundas dengan metro. Anda keluar dan melangkah ke masa depan. Pencakar langit, skrin besar, semuanya berkelip dan bersinar. Sekali lagi perbandingan dengan Times Square di Manhattan, New York muncul. Tetapi kawasan ini juga terkenal dengan kekacauannya. Polis ini sudah menahan dan memasukkannya ke dalam kereta. Dalam jarak 50 meter dari mereka, lelaki membantu mengikat lengan dengan tali pinggang dan mencari urat. Lihatlah, 5 menit kemudian mereka sudah saling menyentuh dengan lembut. Orang-orang yang aneh dan terherot di setiap langkah. Mereka meletakkan suasana perubatan dan dia tidak mungkin menjadi dokter. Di sini, penagih berusaha untuk bersembunyi di kalangan pelancong dan mencari cara untuk mendapatkan dos mereka. Tetapi ada juga tempat yang mereka kuasai sepenuhnya, malah di sini, di pusat bandar, di mana terdapat banyak taman. Ini adalah salah satu taman dikuasai. Sudah lama di sini terdapat khemah. Penduduknya tidak diganggu oleh pihak berkuasa, seakan dilindungi. Lihat, ada 2 sukarelawan berjaga. Orang ramai cuba menggunakan taman untuk tujuan asalnya dan berjalan-jalan, tetapi suasana di sekitarnya tidak begitu baik. Mereka yang baru sahaja mengambil ubat mudah dikenali. Mereka terhenti dan tidak bergerak untuk masa yang lama. Masalah utama Amerika Syarikat dan Kanada berkaitan dadah. Ia adalah fentanyl. Ia serupa dengan morfin dan heroin tetapi jauh lebih kuat. Sehingga kini, ia digunakan sebagai ubat penahan sakit, tetapi mereka yang ketagih menjadi seperti sayur, tidak dapat berhenti dan sering mati akibat dos berlebihan. Kebanyakan penagih jalanan di sini sebenarnya menggunakan fentanyl. Selain dos, tiada apa yang menarik minat mereka. Di bandar-bandar penagih, undang-undang Kanada berfungsi dengan cara yang berbeza. Ini adalah rakaman dari seorang pemberani tempatan yang memutuskan untuk merakam di dalam dan menghantarnya kepada saya. Bingkai ini adalah terdapat penjana dan sejenis dapur di salah satu khemah. Bendera cuba nampaknya ada pendatang. Dan juga basikal, lebih terperinci untuk merakam memang tidak dapat dilakukan. Perlu izin saudara. Ya, kamu boleh membuat video. I probably paid more taxes than you have. I used to have a handyman company, maintenance for buildings like that. I used to work right there. Because I live here right now doesn't mean I haven't paid taxes. Bagi saya, Jack cukup waras. Tetapi situasi semakin tegang dan pengawal datang yang sebenarnya tidak campur tangan langsung. But you're not going to do anything anyway, so just leave. Don't worry about it. You're not going to do anything. Even if I hit him, you're not going to do nothing, right? Exactly. So what's the point? What's the point? I should literally just hit this guy and
his fucking life. Are you think 'cause you pay $1 little of tax that you own this place? You're a fucking pussy. Don't ever come near me. If you're not gonna do nothing, get away from me. 'Cause I'm not gonna fucking hit him. I'm gonna bait him into hitting me though. I guarantee it. You're a fucking bitch in life. Keep coming, keep following, bitch. Go back to where the fuck you're from. $10 пирожок. Я бы в Молдове умер с таких цен. Здесь как-то привыкаешь. Одно тесто. Dari Toronto, saya datang ke Ottawa. Ibu kota jauh lebih kecil dan tenang, tetapi kelihatan profesional. Perkara pertama yang saya lakukan ialah bersiar-siar di downtown. Di belakang stereng adalah Alexei, dan sementara kami berbual di lampu isyarat, seorang yang tidak dikenali masuk ke dalam bingkai. Kita akan baiki ini. Bayangkan saya tidak menjangkakan ini. А это мы как раз на этом пятачке, да? Да. Здравствуйте. Ёшкин кот. Kawasan di mana terdapat tempat perlindungan untuk penagih dadah. Di sini sentiasa ramai orang dan mereka mengedarkan dadah berat. Apa kata jika kita hantar video ini kepada polis sekarang? Apa yang akan berlaku? Malangnya, saya tidak boleh keluar dan melawannya di muka. Tidak boleh malangnya. Di Amerika Syarikat, itu bukan masalah. Saya rasa saya tidak akan menghadapi masalah untuk itu. Di Kanada, ya. Tetapi kereta boleh kamu langgar, tetapi manusia itu sudah lain. Saya fikir masalah itu malangnya tidak boleh. Pernahkah terjadi mereka mengejar dikeluarkan? Satu kereta mengejar kereta lain, memperlahan sesuatu. Perkara seperti itu pernah berlaku. Mungkin saya sudah melihatnya, tapi terjadi. Tetapi semuanya masih di tempatnya. Sistem anti-obor. Lesha telah berada di Kanada selama kira-kira 2 tahun dan bekerja dengan kereta ini dalam penghantaran. Baru ambil kereta, 2 minggu. Kenapa Dodge? Harga adalah $5,000 Kanada, kira-kira 3,800. Tiada tiket, itu bagus. Kawan saya bekerja di Uber Eats dan sentiasa dalam penghantaran Eats. Dia sudah ada tiket parkir bernilai $400. Dengan Lesha kami kembali ke pusat bandar. Apa yang menarik? Bermula di pusat bandar, 1-2 blok, selepas itu adalah kawasan kerajaan. Bangunan kerajaan menakjubkan hanya dari segi visual. Tiada seorang pun gelandangan, tiada seorang pun penagih dadah, tiada sesiapa. Mereka seperti saya katakan NPC dalam permainan, faham? Mereka tidak keluar dari kawasan itu. Mereka tidak diganggu sangat. Maksudnya orang gila dan orang seperti itu ada di sini. Terdapat pusat membeli belah besar di sini. Mungkin kerana itu. Tambahan pula, mungkin ada sesuatu yang diberikan kepada mereka di sini. Dan semua orang berkumpul di sini. Di mana-mana yang terdapat rumah yang agak cantik, saya rasa harga rumah-rumah ini sekarang telah jatuh dengan ketara. Maksudnya anda sudah sah dan ganja telah disahkan. Setahu saya di British Columbia, dadah telah dinyakriminalkan sepenuhnya. Ini termasuk heroin dan perkara lain. Bau ganja sangat kuat di sini. Saya sebenarnya tidak merasakannya di Montreal, tetapi di sini memang di mana-mana. Mungkin saya bernasib baik. Terdapat banyak kedai ganja di sekitar, tetapi kami pergi ke tempat yang lebih ketat. Garis yang tidak kelihatan, kita sedang melintasinya dan kami terkejut. Dan anda dapat merasakan bahawa ia akan berlaku. Dan di sini akan menjadi kawasan yang meriah. Bau seperti kuda, saya rasa. Ia berbau seperti kuda. Mungkin mereka makan kuda dan tidur? Lihat pintu dan tingkap yang dipaku. Apa yang ada di sana? Mungkin ini sarang penagih dan lampu menyala, kan? Aneh, setuju? Saya rasa mereka sedang memasak buaya di sana. Airbnb untuk penagih. Semakin dekat dengan tempat perlindungan, ia seperti tempat perlindungan untuk penagih, semakin menyedihkan situasinya. Mereka yang sedar, menggali rumput dan sampah dan melakukan perkara-perkara aneh. Yang lain tidak sedarkan diri dan tidak selalu berbaring. Orang tidur berdiri bagaimana itu? Mengerikan. Ini adalah tempat perlindungan itu sendiri dan pengawal yang bekerja di sini. Di sebelah, orang duduk kebanyakannya di lantai basah, tetapi ada seorang lelaki di kerusi dengan pakaian sukan yang bersih. Melihatnya, anda tidak akan tahu dia sedang mengambil fentanyl. Kebanyakannya cuba menyuntik diri, tidak pergi jauh. Baiklah, saya hanya akan menyanyi dengannya sebentar. Perhatikan, di sini ada lelaki yang menyerang kereta kita. Dia sudah tidak begitu marah, sedang menikmati dan berehat. Dan lihat, polis betul-betul di seberang jalan. Tidak, itu Farmidit. Saya beritahu mereka menyenangkan, tetapi tidak menakutkan. Baiklah, tidak kritikal ya. Tidak boleh dikatakan saya menikmatinya. Nampaknya mereka diberi kebebasan di sini. Berjalanlah. Suntiklah, tetapi jangan ganggu orang. Dan sebaiknya jangan bernafas terlalu dalam kerana aromanya tidak dapat digambarkan. Boleh tercekik, jika bernafas dalam-dalam, seseorang boleh mengalami halusinasi.
Di sana orang hanya bernafas di sekitar Al-Kashka. Maksudnya tidak mereka. Orang-orang boleh melepak di sudut dan di sudut alkohol dijual dan ada kedai. Mereka boleh mendapat duit shilling dan dengan cawan duit mereka seperti mendapat $100 dengan tenang. Itu tidak buruk. Dan berapa banyak yang kamu dapat? Saya dapat 200 tetapi saya bekerja. Bayar cukai jadi dapat kurang dari 200. Saya terfikir saya patut keluar cawan agar saya tidak perlu bekerja. Yang paling pelik, sarang penagih dadah utama terletak betul-betul berdekatan dengan kawasan kerajaan dan perniagaan. Di sini ada hotel yang sangat terkenal dan mewah. Di sini Zelensky datang. Di sini dia di hotel ini. Jadi kita bergerak berapa jauh? 3 blok dan di sini tiada gelandangan. Tiada. Dan di sini bermula parlimen. Pagi ini saya pergi berjalan di pusat bandar. Di metro, terdapat banyak polis. Di jalan-jalan juga mereka berjalan sekurang-kurangnya berempat. Di kawasan perniagaan, tidak semua orang adalah ahli perniagaan dan urusan mereka berbeza. Ada yang mampu membeli kereta sport, sementara yang lain mempunyai startup yang lebih berkaitan dengan mengemis. Lelaki ini meninggalkan basikal di tepi jalan dan terus pergi ke kereta-kereta. Di sini seorang lelaki kecil telah mengosongkan tong sampah sepenuhnya dan dengan teliti memeriksa setiap kertas atau bungkusan. Dan untuk ketekunan dan kesabaran, dia mendapat ganjaran. Jelas dia akhirnya menemui sesuatu yang berharga. Orang-orang ini mengira keuntungan melabur dalam dos, sementara di sebelah mereka tidur mereka yang sudah melalui tahap ini dan berehat. Sebuah periuk madu dan sesuatu yang lain. Di mana-mana terdapat pameran yang menawarkan sesuatu untuk dihisap. Dan juga cendawan yang bukan cendawan biasa juga dijual secara terbuka. Di sudut ini ada ganja, di sudut itu ada ganja, di sini ada ganja. Anda akan melalui 6 kedai ganja dan hanya 1 kedai makanan. Mereka di setiap sudut. Kira berapa banyak dalam 1 meter persegi? Ini adalah kawasan di mana Oksana tinggal. Suasana yang menekan. Salah satu jalan paling sibuk di bandar, tetapi jiran-jiran di kawasan ini kelihatan tidak begitu sejahtera. Orang gelandangan terpaksa tidur di jalan raya. Sebahagian daripada orang-orang ini menggunakan dadah berat dan mereka selesa di tepi jalan, tetapi di depan kedai saya merasa tidak selesa. Sekumpulan besar orang yang kelihatan agak normal duduk di atas konkrit dan berkongsi bahan-bahan tertentu. Kedai-kedai dengan jeriji juga merupakan pemandangan yang menarik. Tepat di hadapan rumah Oksana, seorang gadis yang mabuk teruk sedang mencari sesuatu di dalam semak sementara teman lelakinya tidur di sebelahnya. Ini adalah jenis berkelah yang mereka ada. Oksana sendiri sukar untuk keluar bertemu saya kerana beberapa hari lalu dia ditembak di kaki dalam bas. Can you please get out from me? Can you please get out from me? Can you call 911? Can you call 911? В целом как бы ходишь, Berjalan да? kan? Saya secara keseluruhan berjalan tempang. Kaki sakit kerana masalah. Saya terpaksa tentu saja mengambil sedikit morfin. Sekarang Oksana sudah mengambil ubat penahan sakit yang kuat. Ini peluru yang dikeluarkan dari kakinya. Dan selepas pembedahan, terdapat parut yang sedikit demi sedikit sudah sembuh. Saya pergi untuk menyerahkan tin yang diperbuat daripada logam. Bila awak beli, ladak dan mereka mula membuli orang lain. Kemudian mereka menghidupkan pembesar suara dan saya hanya berkata, dengarlah. Dan saya dengan sopan berkata kepadanya, dengarlah. Sama ada anda perlahankan muzik atau tinggalkan bas. Baiklah kawan-kawan, apa yang kamu lakukan ini? Dan dia hanya seolah-olah keluar dari bas sendiri. Saya faham mereka masih muda. Saya tidak tahu tu mereka menimbulkan bahaya. Kemudian Oksana pergi mengadu kepada pemandu. Dan saya rasa dia tidak begitu berminat dengan apa yang berlaku. Dan dia berkata, dengar, ada konstabel di sana. Dan dia berhenti di sebelah konstabel itu dan berkata, kawan-kawan, sekarang kita akan panggil 911. Dan ada lagi konstabel, dengar, keluar dari bas. Ketika itu Oksana belum merakam, tetapi memegang telefon di tangannya. Adakah dia mau mencuri telefon atau bagaimana? Dia mau mengambil telefon kerana dia fikir saya telah mengambil gambarnya, tetapi saya tidak mengambil gambarnya. Saya sebenarnya duduk dan berfikir apa yang perlu dilakukan. Lelaki ini yang mereka duduk dan buli, tiada siapa yang berkata apa-apa, dengar. Mereka memakinya di sana. Maksudnya orang, saya tidak tahu jika di Kiev saya menaiki bas mini, orang akan menghentikannya. Orang kita akan menghentikannya. Mereka tidak terlibat, malah tiada siapa berkata apa-apa. Hanya seorang lelaki berkulit hitam duduk di tempat duduk kedua. Dan dia seperti tahu tak apa yang kamu buat? Ya, betul. Maksudnya saya membuat reaksi seperti itu, saya melihat begitu. Saya hanya berasa takut. Saya takut. Saya tidak faham apa yang akan berlaku seterusnya.
Oksana tidak tahu bahwa dia mempunyai pistol. Saya menolaknya dengan kaki saya kerana sudah terlalu teruk. Dia sudah mula menangkap saya, sudah mula menjerit kepada saya. Apa yang dia rancang pada masa itu? Kenapa beg galasnya terbuka? Beg galas di mana pistolnya? Ya, sudah tentu. Maksudnya dia sudah berpikir mungkin perlu menembak. Mungkin perlu menembak. Melihat pistol itu, Oksana tidak sedikit panik dan cuba mengelak. Saya melindungi diri saya begini. Saya hampir berbaring di tempat duduk, saya jatuh. Jadi, kerana pistol itu hanya menghala ke arah saya. Boleh awak hubungi 9 Wazawun? Apa jenis senjata itu? Adakah itu pistol pneumatik? Ya, pistol udara. Oksana tidak faham dari jenis pistol apa dia ditembak, dan walaupun pistol pneumatik lebih lemah daripada pistol tempur peluru, itu masuk jauh. 3 cm. Dan selepas 2 minggu, ia sudah naik 1 cm, 2 cm ke atas. Adakah tubuh menolaknya? Tubuh memang menolaknya keluar. Penembak itu memakai topeng, tetapi itu tidak membantunya. Saya tunjukkan video kepada mereka melalui video. Begitulah dan semuanya. Dan kemudian mereka menangkapnya dengan cepat. Maksudnya dalam masa 30-40 menit, dia sudah berada. Mereka. Dia tidak begitu bijak untuk pergi jauh atau membuang pistol. Orang yang agak bijak tidak akan menembak seseorang hanya kerana diminta keluar dari bas dengan mudah. Saya tidak tahu namanya. Saya hubungi perkhidmatan mangsa kerana saya sedang mencari apa sahaja sekarang. Maksudnya untuk mencari jalan dan menyelesaikan perkara ini kerana perkhidmatan mangsa memberitahu saya bahawa mereka boleh melepaskannya dengan jaminan. Tetapi 20 tahun sudah dianggap dewasa. Maksudnya apabila mencapai umur 18 tahun, kamu harus bertanggungjawab untuk itu. Mereka memberitahu saya bahawa mereka boleh melepaskannya. Viktor Semenovic berkata, mungkin dia mabuk atau terpengaruh dadah. Dengar sini, kamu melepaskan orang-orang ini ke jalanan. Maksudnya ini adalah seorang pemuda yang benar-benar menjadi ancaman kepada masyarakat. Apabila saya bercakap kemudian dengan orang Kanada dan saya berkata, dengar sini, ini tidak normal, di sini tidak selamat. Mereka berkata kepada saya, tidak, kamu hanya mendapat tiket bertuah. Maksudnya kamu hanya bernasib baik. Kamu berada di tempat yang salah. Mari kita lihat sekarang pada tahap mana pendidikan dan perubatan di sini. Tahap yang teruk, berbayar kan? Dan ini keluar kan? Ya, ini adalah pneumatik yang sama. Merasakannya. Tidak jauh dari sini, seseorang menembak dengan pistol yang serupa. Saya mula berasa paranoid. Dengar saya menaiki bas ke tempat kerja setiap hari. Bayangkan orang ini dilepaskan. Dan dia naik bas. Dia hanya kerana dendam, kerana terpaksa mengalami sesuatu, dia akan membunuh saya. Saya bahkan tidak akan tahu. Dan dia boleh membunuh saya ketika itu. Menurut Oksana, golongan muda di Kanada diberi maaf. Ini adalah toleransi yang tidak menarik sama sekali. Faham tak? Saya tidak boleh memberikan asas itu kepadanya. Ini ketidakpedulian. Sekarang kita berbual seperti ini, jika ada orang Kanada duduk bersebelahan, dalam fikirannya dia akan berfikir bahawa kita adalah orang yang agresif. Saya rasa adalah normal untuk berpihak kepada orang lain. Faham? Ini boleh jadi contohnya ibu seseorang. Atau ini boleh jadi anak seseorang. Mereka tidak faham ini, malah bukan tidak faham, ada semacam tuntutan. Baiklah, dia yang cari masalah. Tidak, ya, dengar seseorang perlu lebih bijak di dalam bas. Tetapi ketidakaktifan sosial ia sangat ketara. Jadi contohnya, satu lagi contoh untuk kamu, terutama di kedai. Di sana saya membeli sesuatu, ada seorang wanita duduk di kerusi roda. Dia ada tangki oksigen, dia pakai topeng dan matanya tidak. Saya berdiri dalam barisan. Tiada siapa yang memberinya laluan, ya. Di hadapan saya berkata silakan, tetapi saya tidak boleh. Jadi maksudnya apa ini? Orang tidak berminat di dalam bas, faham? Bagi mereka menonton filem, itulah yang berlaku. Terima kasih menulis laporan kepada polis seperti yang berlaku kepada saya ketika itu dari yang hadir. Ya, dari yang hadir. Ya, dua orang ditemui. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang tidak saya kenal. Saat masuk bas, saya ingin bertemu orang yang saya pertahankan. Saya memeluknya dan mengalami histeria. Saya hanya menangis selama 2 jam berhenti. Kenapa ini berlaku kepada saya? Dan kemudian semua orang berkata, kamu buka mulut memang ada sedikit disonansi. Maksud saya, siapa sebenarnya kamu semua? Nampaknya bagi mereka di sini memang tidak normal. Oksana belum menerima bantuan dari kerajaan. Inilah dipanggil ketidakpastian sosial. Kanada, negara tidak mudah.
Pada siang hari, kawasan ada tempat perlindungan penagih dadah kelihatan lebih berwarna. Yang lebih menggelikan, dekat tempat dadah berat diedarkan, terdapat pusat penjagaan kanak-kanak. Seluruh kawasan ini boleh dinamakan sebagai zombie land. Dua orang ini, sebagai contoh, tidak sampai ke mana mereka pergi dengan troli ini. Mereka terjatuh muka ke atas asfal. Nampaknya, kesannya lebih cepat daripada biasa. Kawan kita yang semalam juga ada di sini. Rasanya di bandar ini tidak semua tempat boleh dilalui dengan selamat. Aneh, di tempat kita contohnya, kita boleh berjalan di mana sahaja kita mahu. Bagi penagih dadah di sini, memang seronok. Di mana-mana ada tilam, kerusi berselerak. Pada musim sejuk, saya tidak faham di mana mereka bersembunyi. Sekarang, mereka muncul di mana-mana dari semak. Penagih dadah berkeliaran. Betul-betul di jalan sebelah, rumah-rumah orang Kanada biasa. Tukang paip dan juru elektrik Pakistan bekerja dengan tenang untuk kebaikan Kanada. Di sebalik sudut ini adalah sarang utama. Berhampiran, titik kumen sudah, kawasan perniagaan. Jam boleh dipakai semula. Ini adalah Toronto dan saya sudah membuat video tentang kota ini. Ini Valerie, dia sudah lama berada di Kanada. Sepanjang kerjaya guamannya, dia menghadapi banyak kes berkaitan keganasan, ketagihan dadah, dan senjata. Banyak perubahan berlaku berkaitan dengan senjata. Ketika saya masih belajar di sekolah guaman, kami mempunyai hukuman minimum jenayah berkaitan senjata. Adakah anda didapati memiliki senjata? Tidak berdaftar maksudnya tidak sah, maka 5 tahun itu tidak ada sebarang pengecualian. Hari ini mungkin tidak setiap minggu. Tetapi anda akan melihat seseorang di pusat bandar yang menembak dan seseorang sudah menikam. Tetapi semua ini adalah imigran. Jika anda mula melihat siapa yang terlibat dalam semua ini, mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Kehidupan mahal. Dengan penagih dadah di jalanan, situasinya tidak kurang rumit. Masalahnya adalah tidak jelas apa yang perlu dilakukan dengan mereka. Dia melanggar undang-undang, dia berjalan dan menyerang semua orang. Tetapi anda menangkapnya, memasukkannya ke dalam penjara, kemudian Anda melepaskannya, dia keluar dan dia terus berkeliaran. Dan begitulah semuanya berakhir. Ini menyelesaikan dengan baik. Tidak akan berubah. Sebaliknya di jalan, dia mewakili bahaya. Ya, dahulu mereka tidak berbahaya, sekarang mereka sudah sangat agresif, jadi jangan berjalan di jalanan pada waktu malam. Bandar khemah, mereka tidak pernah wujud sebelum ini. Maksudnya mereka mendirikan khemah-khemah ini dan semuanya baik-baik saja dan seolah-olah tiada siapa yang berkata apa-apa. Pusat penggunaan dadah telah disahkan. Maksudnya mereka berkata, kenapa anda perlu berada di khemah anda? Dengan jarum suntik kotor, perigi, datanglah kepada kami, di sini kami ada pusat. Tetapi bawa dadah anda sendiri, kami akan memprostitusikan. Semuanya dalam suntikan, supaya anda baik-baik saja. Hari ini, dadah keras ini, mereka seolah-olah dilarang, tetapi di pusat-pusat ini mereka boleh menguruskan. Di Ottawa, ada pusat seperti itu betul-betul di pusat bandar. Tidak bolehkah ia dipindahkan ke suatu tempat di Padang? Ya baik, tetapi Tidak berperi kemanusiaan. dan kerajaan mereka kebanyakannya membuat keputusan yang berfungsi dengan cepat. Mereka tidak berfikir untuk jangka panjang. Mereka mahu melakukannya sekarang. Ada masalah perlu membina sekarang. Jadi biarlah pusat itu berada di sana, kita berpura-pura kita telah membuat keputusan. Mungkin nampak seperti di Toronto, hanya ada satu taman yang dikuasai. Tetapi tidak, menurut Valerie, tanah zombie berkembang pesat dan terdapat banyak pusat. Foto-foto ini diambil olehnya sendiri. Valerie kadang-kadang keluar untuk memburu foto seperti ini dan kali ini dia sampai di Kensington Market. Di sini, kota khemah benar-benar mengelilingi gereja. Orang di sini boleh dikatakan mengalami ketagihan betul-betul di hadapan gereja. Selain fentanyl, yang telah saya sebutkan, ancaman nomor 2 adalah crack. Lelaki itu sedang berseronok dengannya. Dimitri tinggal di Kanada hampir 20 tahun. Dia ahli keuangan, memperoleh banyak uang dan berpindah ke pencakar langit di kawasan yang sangat hebat di Toronto. Dia membeli sebuah apartemen di pusat bandar, berdekatan dengan Sian Tower, dengan pemandangan yang indah, tidak jauh dari taman hijau yang besar. Berdekatan dengan rumahnya terdapat sebuah taman berair pancut dan rumput. Beberapa tahun yang lalu, taman kami tiba-tiba dipenuhi dengan khemah-khemah oleh gelandangan. Mereka memijak semua rumput,
meninggalkan timbunan sampah dan mencemarkan air pancut. Suatu hari, ketika saya melalui taman, mereka mengelilingi saya dengan ramai dan berkelakuan sangat agresif. Saya memanggil polis, tetapi polis enggan datang. Mereka berkata bahawa itu adalah arahan Datuk Bandar dan untuk semua pertanyaan, saya harus merujuk kepadanya. Dan sekarang, lebih baik saya pulang ke rumah kerana lebih baik mengelak buat sementara waktu. Dalam apa yang berlaku, Dimitri menyalahkan Datuk Bandar Toronto. Inilah wanita itu. Gambar-gambar seperti ini sering diterbitkan untuk mendiskreditkannya. Saya tidak tahu apa-apa tentang siapa dia sebenarnya. Hanya imejnya sekurang-kurangnya kelihatan menarik. Datuk Bandar tidak dapat melakukan apa-apa. Semasa pilihan raya, Datuk Bandar Toronto terdapat 150 calon dan kebanyakan daripada mereka tidak jelas siapa mereka sebenarnya dan entah bagaimana dia terpilih. Tetapi dia tidak dapat mengatasinya. Juga dengan susah payah, sangat. Sebagai contoh, hari ini mereka mencipta cukai di Toronto. Jika anda mempunyai apartmen dan ia tidak disewakan, ia kosong, anda perlu membayar cukai untuk apartmen kosong. Oleh itu, suara terakhir yang anda ada, mereka akan ambil dari anda. Tidak menyewakan apartmen, bayar cukai. Jika menyewakan, orang itu tidak membayar. Anda menyewakannya percuma. Ia hanya mendorong anda untuk memberikan tempat tinggal anda percuma. Ya, malangnya terdapat ramai orang yang memegang jawatan di sini. Mereka diambil bekerja di sana bukan kerana mereka sangat kompeten, tetapi kerana mereka termasuk dalam ini. Dia, bagaimana nak kata, diversifikasi. Di negeri anda, ada orang dari pelbagai bangsa, ada golongan LGBT, orang sendiri. Meskipun di sekolah peguam, saya melihat ada orang yang memberitahu saya yang sudah belajar di sana sekarang. Mereka berkata separuh daripada pelajar di sana sebenarnya tidak sepatutnya berada di situ. Mereka ambil hanya untuk ada diversity ini dan kepelbagaian polisi ini. Untuk mempengaruhi kepimpinan, rakyat Kanada sering mengadakan protes, aksi pemandu lori yang paling besar dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Sebenarnya pemerintah anda perlu faham apa itu bantahan tu Kanada. Ia seperti hari bandar, konsert, barbeku, tetapi di sana mereka buat hotdog. Ada yang berbayar, ada yang percuma. Ramai orang menyumbang wang di sana. Dan semuanya sangat aman, tiada penangkapan langsung. Maksudnya, ia tidak seperti beberapa protes di mana orang menjerit dan berlari ke sana sini. Dan di sana polis mengejar semua orang, memecahkan dan memasukkan mereka ke dalam bas. Di sini orang berjalan sopan, itu seperti hari bandar. Menurut Valerie, polis Kanada jarang mendapat kebenaran untuk bertindak keras dan memecahkan sesuatu. Apa yang dikatakan oleh polis di Kanada? Jika kereta anda dicuri, supaya pintu anda tidak dipecahkan dan anda tidak membahayakan diri sendiri, anda hanya letakkan kunci kereta di ambang pintu. Jika mereka mahu mencuri, biarkan mereka ambil kunci, masuk ke dalam kereta dan pergi. Jadi mengapa perlu memecahkan pintu, mengganggu ketenangan kita? Apa yang dikatakan oleh polis Amerika yang dihormati di sana siapa? Mereka ini warga. Kami mengadakan kelas menembak pistol pada hari Sabtu. Jadi, jika ada yang datang kepada anda, tembak. Jangan segan. Lebih baik walaupun jika anda menembaknya kerana itu mengurangkan kerja kami. Jiran di seberang, keretanya dicuri. Di kawasan ini, betul-betul di seberang, di tempat saya. Jika diinsuransikan, maka tidak mengapa. Menangis ya. Sebabnya, insurans ini mahal. Nah, Alexei merasakan kehadiran polis dengan baik. Lebih baik jangan melintas ketika lampu merah di sini. Kerana Christina mendapat tiket bernilai $50, tetapi itu berlaku di Montreal. Ia adalah musim sejuk dan benda seperti ini tidak berfungsi. Butang tidak berfungsi dengan baik. Mereka klik dan klik. Ada kira-kira 5 orang mungkin berdiri di situ. Nah, mereka tidak menunggu. Mereka memutuskan untuk melintas. Siren dihidupkan. Ia adalah kereta penyamaran. Seperti tanpa tanda. Hitam biasa. Lampu siren. Datang ke sini semua sekali. Dan mereka memberi tiket kepada kira-kira 5 orang setiap satu $50. Nah kita pasti akan kena lihat sepertinya 2 kereta polis. Malam ini pusat Toronto hampir sepenuhnya ditutup. Saya tidak tahu kenapa, tetapi orang yang mencurigakan di sini tidak berkurang. Orang gelandangan juga perlu tidur, dan mereka yang tidak menggunakan dada cepat tidur di lantai dan dalam khemah. Hari ini saya juga tidur hampir dalam khemah. Ini adalah bilik hostel dan di katil sebelah benar-benar ada khemah kecil untuk keselesaan. Tidak hairanlah orang tinggal di jalanan. Walaupun katil di hostel yang lusuh dan tidak menyenangkan ini berharga $50.
Kanada adalah negara yang sangat mahal. Segala yang berkaitan dengan hartanah sangat mahal. Sangat mahal. Kerana jika ingin membeli rumah, $1,5 juta sekurang-kurangnya perlu dibayar daripada papan lapis. Di Ottawa kami membuat penggambaran seperti rumah persendirian tetapi dibuat untuk 2 apartmen. Rumah lama dari tahun 80-an. Secara visual mereka telah melakukan pengubahsuaian yang baik. Agak biasa. Kami membayar $100-400 Kanada. Ia adalah satu bilik tidur yang hanya muat untuk katil dan sedikit ruang untuk 2 meja sisi. Dengan mengambil kira harga-harga ini, terpaksa bekerja keras untuk mengekalkan gaya hidup biasa. Maksudnya jika contohnya seseorang mempunyai keluarga, boleh menyara tetapi anda akan hidup dengan cukup-cukup. Jadi saya lakukan kerana Christina sedang cuti bersalin. Cuti bersalin ada, tetapi sekarang wang sedikit dibelanjakan. Tidak dapat menyimpan banyak. Di kawasan pejalan kaki Ottawa yang cantik dan selesa, suasana sangat mengingatkan kepada mana-mana bandar Eropah yang menyenangkan. Alexei dan isterinya meninggalkan rumah beberapa hari sebelum perang. Kami tiba, kami ada $100 dalam poket. Maksudnya kami tidak merancang untuk pergi ke Kanada pada mulanya kerana kami pergi ke Mesir. Pada 23 Februari kami pergi ke Mesir untuk bercuti. Saya tidak pernah keluar negara sebelum ini. Saya pertama kali pergi bercuti dan masih bercuti. 6 bulan adalah sukar, tetapi orang Kanada membantu dengan tempat tinggal. Kami pergi ke gereja, paderi berkata bahawa dia ada kenalan orang Kanada. Tetapi rumahnya sangat spesifik. Kami tinggal di atas dan di bawah ada rumah pengebumian. Jadi anda datang ke Kanada, tiada wang, kerajaan memberikan sesuatu, memberi sesuatu 3,000 tiap orang. Untuk semua. Tidak buruk, anda hidup dengan wang itu tetapi perlu bekerja keras. Apa yang anda lakukan? Saya bekerja sebagai guard. Tidak pernah menjadi guard, tetapi ia menarik kerana ia adalah Formula One. Ia sebenarnya adalah pengawal malam. Tetapi saya melihat piala. Formula One memang menarik kerana di Montreal setiap tahun ada Grand Prix. Bayarannya tidak buruk, terutamanya apabila anda tiada wang. Saya mendapat $22 sejam, kemudian mereka tambah bonus. Dalam masa 2-3 minggu, saya dapat gaji bulanan secara khusus. Kemudian saya bekerja sebagai pembantu pemasang penghawa dingin kerana saya juga mempunyai pengalaman dalam bidang ini. Kami melakukannya di rumah dengan ayah. Kami menjual dan memasangnya. Ia secara lembutnya agak tidak sah kerana diperlukan lesen. Saya bekerja di sini dengan bayaran tunai sebab ada 2 pilihan. Sama ada saya bekerja dengan tunai. Bagaimana kamu bebas dan memulakan sesuatu yang sendiri? Menggunakan otak. Sekarang Alexei penghantar. Saya terpaksa bekerja sebagai pemandu di Amazon. Kamu bekerja banyak, saya faham. Kami mempunyai shift kerja 10 jam. Kami dibayar sekitar $20 kerja. Saya akan katakan begini, sedikit membosankan kerana tindakan harian yang sangat monoton adalah kamu tiba, memuatkan, kamu pergi, tiba semula, kehentian pertama, keluarkan telefon, letakkan, bungkusan, ambil gambar dan begitu 200 kali sehari. Saya bekerja sekitar 4 hari seminggu, tetapi ada kalanya 10 jam dan itu meletihkan. Alexei adalah salah satu penghantar paling pantas di bandar. Mereka memandu perlahan apabila nenek, datuk boleh berada di lorong kiri. Tetapi dalam kereta, memandu tergesa-gesa perlu hantar bungkusan lebih cepat. Tetapi saya tidak boleh, saya perlu lebih cepat. Saya mula marah. Tetapi mereka tidak ada yang tergesa-gesa. Mereka bersantai. Kami tidak memahaminya kerana ia sudah tertanam dalam diri kami. Kami sudah terbiasa. Anda tergesa-gesa kerana perlu wang. Sebaliknya, jika anda dilahirkan di Kanada, boleh dikatakan membeli rumah 50 tahun lalu dengan sekampit kentang dan menjualnya $1 juta, anda mungkin berjuang. Oksana adalah seorang psikolog tetapi di Kanada tidak dapat bekerja. Anda tidak akan pernah menjadi kawan. Anda tetap apabila anda datang dan kerja yang paling teruk, contohnya menukar 30 lampin sehari, membersihkan najis. Saya berkata, dengar sini, saya seorang psikolog. Saya tahu apa yang perlu dilakukan dengan kanak-kanak. Saya saya tahu sesuatu tentang mereka, melakukan beberapa perkara baik, berkongsi pengalaman saya. Mereka melihat saya dengan mata terbeliak. Pergi, tukar lampin. Menurut pemerhatian Oksana, mereka lahir di Kanada memandang rendah kepada pendatang. Anda di Kanada, anda perlu belajar di sini bagaimana untuk berkelakuan dengan betul. Anda di Kanada, kami ada peraturan kami sendiri di sini. Saya berkata, berhenti tunggu, kita semua manusia. Maksud saya, kita semua sama. Saya juga ada pengalaman. Saya ingin memahami mengapa saya sebagai seorang imigran datang ke sini. Ini sebenarnya negara imigran. Ia dibina oleh imigran. Mengapa saya perlu mendengar bahawa, dengar, anda bukan dari sini, bukankah ini diskriminasi? Saya hampir meninggalkan semua pekerjaan kerana saya hanya orang baru. Saya baru sahaja tiba dan secara umumnya perlu mendengar orang di sini.
Dan apabila saya berkata, tidak, tunggu, ini tidak sesuai untuk saya, adakah anda tidak setuju? Ya, saya tidak setuju. Bos saya mengusir saya dari kerja, benar-benar mengusir saya dari kerja kerana saya menggunakan lift tetamu. Semua orang menggunakan lift tetamu, termasuk jabatan kami. Tetapi dia bertemu dengan saya dan dia mengusir saya dari kerja. Ya, aku faham ada undang-undang di sini yang mengatakan saya tidak boleh menghebahkan di mana saya bekerja. Tidak di mana-mana media sosial. Saya telah melakukan kesilapan dengan menulis di Facebook dan keesokan harinya saya sudah ada HR. Anda perlu memadamkan pos itu. Orang Kanada, mereka mengelakkan konflik. Mereka rasa seperti tidak peduli. Sebab ada kerajaan yang membantu kamu makan struktur yang membantu kamu. Ya, kamu begitu dimanjakan sehingga semuanya membantu kamu. Tetapi kamu tidak bekerja. Dan ini adalah generasi muda yang telah membesar dan sekarang mereka berumur sekitar 40-45 tahun di sini, mereka tidak peduli dengar sini. Dia akan dapat pencen. Apabila saya katakan bahawa saya ada 3 kelulusan, 1 lagi di Ukraine, sedang tamatkan dan di sini saya mahu lagi, kenapa kamu perlu? Adakah kamu akan duduk di depan komputer, kerja macam mana? Kenapa golongan muda di sini begitu bodoh? Kerana semuanya disediakan. Contohnya kita berjalan di jalan, kan? Saya berpakaian sangat sederhana di sana. Mereka boleh panggil saya sangat bergaya. Ataupun contohnya saya telah diusir 5 kali dari restoran kerana mereka fikir saya sangat mabuk atau saya sangat mabuk. Walaupun untuk memabukkan saya itu perlu usaha. Apabila saya pergi dengan kereta kabel, saya berkata, jika kamu tidak percaya kepada saya, kita mungkin akan diusir. Dan saya hanya menari. Bukan seperti bagaimana di atas meja. Saya tidak bercakap tentang itu sekarang, hanya bebas. Saya cuba menikmati hidup, bercakap dengan orang, bertanya kabar mereka. Saya diusir. Terdapat pub lain. Di pub ini, mereka tidak memulangkan cermin mata saya dan saya diusir dari sini. Kerana suatu ketika seorang warga Kanada bertanya, bagaimana perasaan orang Ukraine di Kanada? Saya berkata, saya tidak suka. Saya secara keseluruhan sangat teruk. Kami bekerja di pekerjaan yang sangat teruk. Kamu tahu dengan 4 kelulusan di sana dan mereka nampaknya seolah-olah, saya berkata sangat sukar di sini. Dia tersinggung. Dan saya diusir. Maksudnya mereka berhak di sini untuk membuat keputusan seperti itu. Jika saya tidak suka kamu, saya tidak akan melayan kamu. Ia adalah seseorang dari kaki tangan. Mereka yang mengusir saya adalah kaki tangan. Dan orang yang saya bercakap adalah pengunjung. Dia mengadu kepada kaki tangan. Ya, bahawa ada orang yang tidak menyenangkan datang. Maksudnya saya diusir kerana itu. Sangat sedikit orang di sini yang terbuka seperti kita sekarang sedang berdialog. Semua yang ada dalam kepala saya bersambung dengan hati dan lidah saya. Ia datang terus dari saya. Mereka ada dinding. Mereka tidak akan memberitahu kamu fikiran mereka. Saya sangka Oksana ditembak oleh seorang pendatang. Salah saya. Saya telah meletakkan stereotip pada orang. Ia bukan lelaki kulit hitam, ia adalah lelaki Kanada, lelaki kulit putih Kanada. Jadi dalam kes itu, kamu akan melihat dalam setiap remaja. Jadi masalahnya adalah topeng. Jika saya melihat, maka saya tidak akan ada. Sudah di dalam bas dalam beberapa saat. Saya kini faham bahawa tiada tempat yang selamat di mana-mana. Tiada di mana-mana. Tiada sebarang amaran bahawa baiklah, dengar, berhati-hatilah. Jangan datang di sini juga boleh mati. Apakah saya akan melupakan ini suatu hari nanti? Jadi maksudnya ini adalah trauma seumur hidup, ya. Bagaimana untuk mengira kerosakan ini? Ia seperti tidak ketara, tetapi ia seolah-olah ada. Baiklah, mari kita kira. Cara tukar ke wang contohnya. Nilai kehidupan seseorang. Menurut undang-undang, jika saya mengalami kecederaan, ditembak di mata atau $400,000, ya. Jika kehilangan kaki, kehilangan tangan, $400,000 sepanjang 2 tahun. Sekarang semua ini akan dipertimbangkan. Perlu juga melihat, dengar, tetapi saya juga mengalami PTSD, trauma kecil. Ya, gangguan tekanan selepas trauma. Dan sekarang bagaimana saya akan mengatasinya? Kerana ini adalah retraumatisasi. Maksudnya saya datang ke negara ini sebagai tempat yang selamat. Faham tak? Dalam sejarah belum pernah ada orang yang ditembak dalam bas. Maksudnya di Kanada umum. Di Kanada, pencapaian, ya. Semalam juga ada kenalan saya datang dan berkata saya ucapkan tahniah kepada anda. Jadi dengan peguam, apa? Adakah anda akan berusaha untuk memastikan dia dipenjarakan? Kamu tahu, dan sekarang ini benar-benar membuat saya marah. Saya tidak berhak, maksudnya langsung tidak tahu apa yang dilakukan oleh polis. Dan saya bertanya, bolehkah saya hadir di mahkamah?
Mereka kata tidak. Walaupun begitu, Ya, dan sekarang bayangkan dia dilepaskan. Tapi saya sangat takut. boleh dikira Ya, tentu. Dengar di mana saya tinggal, maksud saya kamu tidak jauh. Saya hanya boleh berjalan di jalan dan secara tiba-tiba ada bunyi letupan di kepala saya rasa. tidak. Jika mereka lepaskan, saya perlu pergi. Dari sini? Ya. Apa ini ya? Saya tidak mau kerana pertama dengar ke mana? Saya tiada tenaga. Saya benar-benar tiada tenaga untuk pergi ke mana-mana lagi, lebih jauh mencari kerja di tempat lain. Sebaiknya faham bahawa dia diberi hukuman yang berat. Ya, saya mahu ini. Faham? Mereka beritahu saya bahawa dia mungkin akan dilepaskan. Saya macam, apa ini? Tentang apa sebenarnya? Anda tentang apa? Oh, tunggu, di mana keadilan? Saya tidak mau biarkan perkara ini begitu sahaja. Saya faham bahawa ia akan mengambil masa 2 tahun. Nah, satu lagi alasan untuk tinggal di sini, dalam 2 tahun saya akan dapatkan lesen buka pejabat. Saya akan buka sekolah untuk pendidik bagaimana mendidik anak-anak. Nah, ini satu idea, rancangan, tetapi tetap. Namun hilang keinginan itu. Tidak, belum hilang. Saya menunggu evolusi saya di sini. Evolusi diploma, ia sudah selesai, tetapi perlu melalui pendaftaran lagi. Pendaftaran bahawa saya seorang psikoterapis yang berdaftar. Walaupun menghadapi kesukaran, Alexei dan istrinya juga melihat kehidupan mereka di Kanada. Segera melahirkan anak. Kami ada pertemuan dengan dokter hari ini. Semuanya baik. Maksudnya masalahnya adalah mencari dokter. Sejujurnya jika anda mempunyai teman wanita, istri, wanita yang mengandung, sukar untuk mencari tempat untuk mendaftar, ya. Jika anda sudah mendaftar semuanya, tiada masalah. Mereka akan membimbing anda sehingga bersalin. Bagaimana mungkin tidak dapat tempat untuk mengagumi di bilik mandi? Nah, saya tidak tahu bagaimana ia berlaku kepada orang lain. Saya hanya berusaha keras. Saya menelepon hampir semua klinik di Gatineau dan Ottawa. Saya malah jumpa beberapa pilihan. Kemudian kami memilih. Apa klinik jawab ke anda? Tiada tempat, tidak. Narai menunggu. Tunggu 10 bulan. Betul begitu. Kami katakan contohnya kami berada di bulan keempat. Mereka kata selepas minggu tertentu datanglah selepas bulan kelima secara bersyarat. Seperti haiwan, sesuatu muncul, kemudian datanglah berkunjung, kita berbual, dan itu pun tidak pasti dan begitu sahaja di luar semasa rehat merokok. Ya, mari biar saya sentuh. Alexei pernah berurusan dengan perubatan Kanada dan puas. Baru-baru ini dia menjalani pembedahan untuk membetulkan septum hidung. Saya bernasib baik mungkin di Montreal. Saya menjalani pembedahan dalam setahun, mungkin semuanya tentang semuanya. Seperti dari CT. Dengan pemeriksaan dan dengan semua perkara, bekokah dia anak juga akan muncul. Lebih kuat lagi? Ya, tetapi anak akan muncul entah bagaimana. Ada 2 pilihan, bekerja lebih keras atau membelanjakan uang untuk anak kerana kerajaan memberikannya. Dan kita akan melahirkan seorang warga Kanada. Seorang warga Kanada juga dilahirkan. Dalam pendapatan keluarga, mereka mengira bahawa sehingga saya rasa mereka memberikan $800 Kanada. Kami ada rancangan seperti itu. Kami tidak mahu menyentuh wang itu, kami mahu menyimpan semuanya supaya nanti ada untuk pendidikan. Kenapa tidak berseronok sahaja dengan duitnya lah? Kita tanya ayah, duitnya. Dan kami memberikan kamu kehidupan, tidak apa? Ya. Nah, itu satu perkara. Dan juga paspor. Paspor Kanada, anda belum membayar kami untuk paspor, bro. Tetapi, tetap kamu mengatakan bahawa kamu akan tinggal di sini dan di sini merancang untuk berkembang lebih jauh. 8 bulan di Poland. Saya membina kejayaan di sana. Permulaan yang tertentu. Maksudnya asas yang baik telah dibina supaya boleh tinggal di sana. Dan saya tidak akan berada dalam situasi yang teruk seperti sekarang di sini. Kanada, erat membuat saya sangat marah sehingga sekarang saya sudah memakai kasut tertumit tinggi. Saya tidak boleh terus jadi mangsa. Saya tidak boleh bekerja sebagai ahli psikologi. Saya tidak boleh bekerja walaupun saya ada pengalaman sendiri selama sekitar 10 tahun. Saya tidak boleh bekerja sebagai jururawat kerana saya sudah lama tamatkan pengajian kejururawatan. Saya akan menggigit mana-mana bampa. Faham? Saya tidak bersedia untuk berpindah lagi. Saya tidak mempunyai tenaga untuk itu. Kawan saya pergi dari sini. Dia berpindah ke Poland. Bercakap Inggeris, Perancis, mempunyai pendidikan Kanada. Dia tamatkan universiti di sini. Maksudnya ia diterima di Eropah. Semuanya baik, semuanya hebat. Dia kata pergi dari situ. Dan saya tahu tak perlu sejuk di seluruh badan. Jadi adakah saya benar-benar bersedia untuk bersiap?
Kanada adalah salah satu negara paling maju di dunia, dan bukan kita yang patut menilai cara yang digunakan oleh rakyat Kanada untuk membina negara dan masyarakat mereka. Ya, banyak hal dalam sistem pengurusan Kanada kelihatan aneh, tidak difahami, liar bagi kita. Nyan, tetapi mereka juga pikir perkara yang sama tentang kita. Satu perkara yang pasti, jangan gunakan dada. Itu akan membawa Anda ke dasar yang paling rendah. Tidak perlu lebih dari sekadar pintu,